Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung dengan muzakarah kita, kitab bagi kita tazkirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat bagi saya dan tuan-tuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan dengan pahala dan ganjaran si Allah Subhanahu wa taala dengan kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita sambung dengan pengajian kita. Tengok apa yang dikatakan oleh musannif rahimahullahu taala. Adapun kemudian daripada itu yakni ba'dal basmalah, ba'dal alhamdulillah, ba'dal salatu wassalam. Selepas bagi musannif rahimahullahu taala mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, musannif rahimahullahu taala mengucapkan alhamdulillah, dan selepas tu pula musannif rahimahullahu taala mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni adab daripada musannif. Sebab tu kalau kita tengok di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala, pernah kalau tuan-tuan sendiri, kalau orang tua-tua lama dululah, ayah kita dulu kalau mengaji pondok-pondok kan, dia orang panggil kitab senjata tu haji. Senjata tu haji, kitab senjata tu haji itu muqaddimah bagi musannif rahimahullahu taala. Dia letak, Syekh Abdul Qadir letak 5 benda, 7 syarat daripada untuk mustajab doa. Kalau kita ni nak berdoa kepada Allah taala, 7 syarat, 7 benda ni kalau kita buat, insya-Allah Allah taala mustajabkan doa kita. Hak ni ditulis dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah. Syekh Abdul Qadir ni yakni pengarang bagi kitab penawar bagi hati. Kalau tuan-tuan boleh tengok dalam kitab senjata bagi tu haji. Senjata tak lupa ke tu haji, tak silap saya. Boleh tengok dalam kitab tu. Yang pertama, adab yang pertama dia kata iaitu kena baca ta'awuz, yakni a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Nak doa ke apa pun, buat pekerjaan pun a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Angkat tangan doa tersebut, baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itu yang pertama. Dan yang kedua, syarat yang kedua disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala. Dan yang kedua iaitu baca bismillahirrahmanirrahim. Buat baca doa apa pun, pegang angkat tangan apa, baca dulu a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hak tu disebut Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah. Kenapa? Beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi baca doa ni adalah satu benda yang memberi faedah bagi kita. Jadi molek kalau comel dimulakan dengan bismillah. Itu disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah taala. Dan yang ketiga ni, ingatlah kita ni duduk dalam bulan puasa ni, kena ada pintu cara nak berdoa. Dan yang ketiga, jangan lupa selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah, kalau disebut Syekh Tuan Guru Baba Ridhani disebut, kalau kita nak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan Allahumma salli ala Muhammad saja, jangan. Kerana kalimah yang hadir yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimah yang sempurna, salli wa sallim. Dua-dua, salli wa sallim. Jangan tinggal Allahumma salli ala Muhammad, boleh, tapi comel dia iaitu Allahumma salli wa sallim, ada dua, salli wa sallim. Selawat dan sejahtera. Jangan hanya Allahumma salli ala Muhammad, jangan. Kalau elok lagi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini kalimah yang lengkap, yang comel, yang cantik. 3 benda yang pertama
Doa ni, yang doa yang pertama dibacakan ta'awuz. A'udzubillah. Dan yang kedua bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga selawat kepada junjungan Nabi SAW. Allah, kita baca semua lah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji kepada Allah Taala. Dan yang kedua iaitu selawat, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Baru lepas tu doa pun doa lah. Doa pun doa lah lepas tu. Kata ulama, mintalah nak minta apa pun. Dan akhir bagi kesudahan doa tersebut disudahi dengan memuji Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma, memuji akan Allah. Jangan lupa lepas pada doa tersebut memuji. Yang ketiga, yang keempat iaitu doa kepada kedua ibu bapa. Hak ni lupa saya. Yang keempat adalah doa kepada kedua ibu bapa. Jangan lupa doa kepada kedua ibu bapa kita. Doa kalau sebagaimana kalau pun kata Syekh Abdul Qadir kata, kalau doa ketika sembahyang tak doa kepada kedua ibu bapa, la yustajab doa, tak mustajab doa. Molek comel dia lepas daripada selawat dan salam baca doa kepada ibu bapa kita walaupun dah meninggal dunia. Itu disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir. Dan yang keempat dan yang kelima iaitu disudahi dengan memuji Allah, iaitu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, kan. Hak tu yang yang kelima. Dan akhir sekali disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir disudahi dengan apa? Selawat dan salam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Tutup pun kepada selawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketujuh, adab yang ketujuh iaitu disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir dan kita ada, iaitu adab yang ketujuh dijauhi daripada makanan yang haram. Insya-Allah Allah Taala mustajab. Hak ni pernah berlaku pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang sahabat Nabi mai dik jumpa Nabi, dia mai jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku tengok si fulan tu doa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung tak mustajab. Tuhan tak terima doa dia. Dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, bagaimana Allah Taala nak mustajabkan doa dia? Pakaian dia tu daripada pakaian yang haram, makanan dia tu makanan yang haram, dan tempat yang dia tinggal tu pun tempat daripada tempat yang haram. Bagaimana Allah Taala nak mustajabkan doa? Tu syarat ada yang ketujuh, iaitu jauhi daripada makan benda yang haram. InsyaAllah Allah Ta'ala mustajab doa kita. Doa kita tak akan Allah Ta'ala tak terima. InsyaAllah tu syarat yang tujuh. Sebab tu dalam kitab mana pun dia buat tujuh benda ni, orang panggil lepas daripada kitab dan ni tersebut, dia akan tulis Alhamdulillah. Sebab apa? Semoga dengan kitab yang dia tulis di keadaan macam ni, Allah Ta'ala terimakan amalan dan nasihat yang dibawakan oleh beliau. Tu kelebihan ulama dulu, dia buat satu benda mengkaji sehabis-habis mungkin. Walaupun kitab ni berharga dalam orang panggil RM5-3 ya, tapi dibaca dan diamal. Tengok tuan-tuan, cubalah tengok kitab-kitab ulama-ulama tu dulu. Kitab Matla'im Badri. Hatta sekarang ni bawa sampai 4-8 jilid. Orang setengah dah buat. Kitab kita hari ni, kita tulis kitab macam-macam kitab, tapi tak ada orang nak baca. Kitab orang dulu dengan bahasa yang payah, ianya lagi akan. Jadi serabut kita nak baca. Tapi orang nak mengkaji, nak baca. Sebab apa? Walaupun harga tak sampai RM10, RM5, tapi mahalnya ilmu yang dibawa oleh mereka, dengan keadaan ikhlasnya mereka menulis dan mengarang kitab tersebut, orang suka nak baca kitab mereka. Itu kelebihan yang ulama dulu. Tengoklah kitab Matla'im Badri, Minhajul Abidin, Melawang semua dibacakan di masjid-masjid, universiti dan sebagainya. Itu kelebihan ulama dulu mengarang kitab. Jadi pun kita pun dalam kehidupan kita pun kena ikut acuan yang dibawa oleh bagian Nabi SAW, baru hidup kita berkat. Tak ikut benda hak yang apa yang dibawa oleh Nabi SAW tak berkat. Sebab tu berkat ni sangat-sangat penting. Tengok apa yang Musannif rahimahullah ta'ala. Adapun kemudian daripada itu, maka telah bertahun-tahun dia kata. Tapi bahasa kita ni bahasa Jawi, bahasa petani tuan-tuan.
Setelah bertahun-tahun hamba melihat serta perhati. Dia lama dah perhati dan duduk tengok. Melihat akan kebanyakan kawan-kawan hamba. Tengoklah sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia kata, ya hamba yang dikeliling kelala, yang repak dan yang dekat-dekat dengan dia, duduk tengok perhati ramai-ramai sahabat dia kata. Di kampung-kampung tempat-tempat hamba dia tengok sahabat-sahabat yang ada di kampung dia, dan juga pada kebanyakan tempat-tempat yang hamba pergi berjalan menziarahi dan menunaikan hajat-hajat hamba dan lain-lainnya lagi. Dia satu hari musannaf ni, dia nak, kalau nak boleh dia karang kitab ni dia sebut, yang pertama dia tengok sahabat-sahabat dia macam dia seolah tok guru. Ulama-ulama ni, tok guru ni dia suka ziarah dan menunaikan hajat. Kalau belah-belah tani tuan-tuan, tak tinggal, tak luput lagi, masih tak meninggalkan lagi tradisi lama. Orang tani, kalau belah Thailand tani ni, kalaulah mereka ni nak, contohlah anak ni nak masuk ke universiti ke, nak pergi buat apa kan, hatta masuk askar sekali pun, kita tak ada dah buat macam ni. Tak ada buat macam ni. Dulu ada zaman dulu tahun lama lah, tahun 80 90 dulu, kalau nak anak ni, nantu ni nak minat nikah semua, nantu kena baca Quran, khatam Quran, baca depan pak untuk ramai. Buat macam khatam Quran. Dulu tradisi dulu. Dan ni masih ada lagi. Mereka ni anak nak masuk jadi askar, semua panggil orang kampung sembahyang hajat. Memang tak ada sunnah Nabi, tapi dia sembahyang hajat, baca doa selamat, sembahyang hajat. Itu dah tradisi lima. Tradisi. Yang kedua, tiap-tiap hari Jumaat, yang masa duduk mengaji dulu sampai sekarang, tiap-tiap hari Jumaat dia buat ziarah kubur. Baca Quran dekat kubur. Tu orang panggil mahabbah, cara mereka eratkan hubungan silaturahim. Seronok kalau tuan-tuan pergi sana, Allahu Akbar. Cara hidup tradisi-tradisi lama yang dibawa. Moyang kita nak tengok tradisi lama kita, insya-Allah boleh pergi tengok di sana. Dia kata, bila dia tengok sahabat-sahabat dia, orang dekat, kenalan dia, apabila dia pergi ziarah dan sebagainya dan menunaikan hajat dia sebagainya, maka hamba mendapatkan orang-orang awam dan pada tempat-tempat itu nampak sangat-sangat kasih kepada negeri dunia. Bila dia pergi ziarah, dia pergi mengajar sebagainya, dan tengok ramai orang manusia hari ini kasih kepada dunia. Ingatlah, dunia ni ada dua. Dunia yang dibenci pada syarak, dan yang kedua dunia yang disukai pada syarak. Bukan dunia semata-mata dunia ni hak yang kita anggap dunia ni tinggal habis. Dan ada dunia yang disukai pada syarak, dan dunia yang disukai pada syarak, dibenci pada syarak. Ingatlah, disebutkan dalam kitab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, 4 benda ni dah yang menghalalkan kita ni daripada orang panggil dekat dengan Allah Ta'ala. Yang pertama as-syaitan, dan yang kedua ad-dunia, dan yang keempat ada al-makhluqat, dan yang kelima, yang keempat adalah iaitu an-nafsu. Empat-empat ni lah yang menghalalkan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila dia pergi ziarah, dia tengok manusia ni suka kepada dunia. Apa makna suka kepada dunia? Tengok disebut sini, seolah-olah pada bawakan mereka, iaitu mereka itu di sinilah kampung tempat mereka yang sejati, yang sudah dan yang kekal mereka itu padanya, pada pekerjaan mereka dan cakapan-cakapan mereka dan lain-lainnya, sehingga tidak sedar mereka apakah pekerjaan orang Islam bekerja di dalam waktu zuhur, asar dan maghrib dan isyak dan subuh. Apa makna dia kata sini? Bila dia pergi ziarah ke tempat-tempat sebagainya, pergi mengajar, dia tengok ramai manusia ni masih dalam keadaan lalai, buat kerja sampai tinggalkan daripada apa hak Tuhan beri suruh. Meninggalkan sembahyang zuhur, waktu zuhur, bila Allahu Akbar masih lagi buat kerja perusahaan dunia, buat tinggal sampai tinggalkan sembahyang. Begitu juga waktu subuh, seimbang sampai meninggal waktu subuh. Begitu maghrib dan isyak, tak ada perasaan langsung. Waktu tak ada orang panggil waktu. Sekarang ni waktu orang sembahyang, kita boleh duduk lepak sembang lagi. Itu dia kata musannif rahimahullah.
Tengok ada kalangan sahabat-sahabat hamba dia kata, dalam kalangan orang masyarakat hamba, mereka ni melakukan pekerjaan-pekerjaan dunia yang sangka bahawasanya dunia dah tempat bagi akhir bagi mereka. Tak sangka dah bahawa lepas daripada mereka mati ni, dianggapkan bahawasanya tidak ada lepas ni kematian, dibangkitkan daripada mahsyar. Hanya sekadar hidup, mati ni mati ni. Orang tanam masuk dalam kubur, tanam tak ada dah disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka cakap pun tak ada langsung cakapan yang menambahkan rasa nak buat amal ibadat ke, nak perasaan nak mengaji ke. Ni berlaku pada hari kita ni. Allahu Akbar. Dulu pernah saya jadi imam dulu pasal ke Riau. Allah Ta'ala bagi ujian 2 tahun bagi ujian bagi imam PKP lockdown. Masa kami tugas sunyi masjid ni sunyi, hanya ada apa? Imam untuk bilang. Sembahyang dalam bilik, bayar jemaah dalam bilik semua. Kalau sembahyang luar macam ni, orang bergaduh nak masuk, bila tengok kita sembahyang, dia pun nak buka sembahyang. Kita dengan arahan daripada pihak kuasa sebagainya, sembahyang dalam bilik, kunci pintu, sembahyang dalam bilik. Sedih rasa-rasa. Kadang kocok pintu, dang kocok pintu nak masuk sembahyang. Bila Allah Ta'ala bagikan kita hari ni buka seluah-luahnya muka hari ni, orang yang sama tu ada muka juga. Orang yang sama tu mari tu ada. Tak ada dah muka-muka baru hak duk riuh tu. Memanglah dalam WhatsApp group Allah dah kata, WhatsApp surah tak bagi muka. Ni Tuhan bagi muka seluah-luahnya hari ni. Marilah ambil manfaat. Sedih 2 tahun masa dulu 6 bulan 3 bulan Allah sedih. Surah hanya dilakukan azab, sembahyang tak iman tak bila. Allahu Akbar. Ni kata apa? Yang cakap yang nak buat tu tak ada langsung muka dia, yang nak mari suruh main dengan sembahyang ke, nak mengaji ke, muka tolak. Muka tolak. Bukan nak kata kita sampai saya sendiri, mungkin dengan dakwah kita, mungkin dengan penyampaian kita, manusia tak rasa teringin nak hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat Syekh Muhammad rahimahullah taala. Syekh Muhammad seorang qari, seorang qura, dia duduk dekat Shah Alam, dekat ni Allahu Akbar. Insya-Allah masa mengaji dulu dia kata, kita ni dia kata ada cerita bab Quran. Dia kata sehari kita Quran ni, kalau bagi seorang yang hafizul Quran, orang yang hafal Quran, kalau kita ada anak-anak kita, anak-anak belakang ke siapa-siapa yang hafal Quran, tekankanlah mereka dengan ingatkan Quran. Dia kata kalau orang hafal Quran ni sehari dia kena ulang 3 juzuk ataupun 5 juzuk. Orang daripada tu dia lupa, takkan ingat. Sebab tanggungjawab apa pun Quran. 3 juzuk 5 juzuk kena dia ulang. Kalau kurang daripada tu takkan ingat. Ni orang Arab, bukan orang Melayu kita. Kita orang Arab sendiri. Dia kata kalau orang yang jadi imam, siapa yang jadi imam, duduk cokoh depan kan, jadi imam, sehari kurang-kurangnya sehari 1 juzuk dia kata. Sehari 1 juzuk. Kalau tak sehari 1 juzuk, takkan lancar Quran. Quran takkan lancar. Baca akan tergagak-gagak dia kata. Dan dia kata lagi, kalaulah bagi kita orang awam macam saya, tuan-tuan semua lah, bagi orang awam, sehari dia kena baca sehari satu line. Sehari satu line ketat. Orang satu line, satu muka lah, satu muka Quran. Kalau sehari tak boleh baca, seminggu tak boleh baca, sebulan tak boleh baca, 1 tahun tak boleh baca, dia kata bukan masalah tak pandai baca Quran. Dia kata ramai je guru-guru yang baca Quran. Baca Bukhari siap buat apa, ada guru yang baca Quran. Panggil Dr. Adli ni, pakar Quran baca. Dia bukan masalah kita tak boleh baca Quran. Dia kata Tuhan tak suka dengar suara kita baca Quran. Tuhan sendiri tak suka. Tuhan tak suka dengar suara kita baca Quran, dia kata. Begitu juga masjid, dia kata. Sehari tak boleh main masjid, 2 hari tak boleh masjid, seminggu tak boleh, 1 tahun tak boleh main masjid. Bukan Tuhan, bukan masalah payah anak sibuk, anak kerja ke apa dah, dia kata bukan masalah tu, dia kata. Masalah Tuhan tak suka mujizat rumah dia kata. Tuhan tak mau bagi mujizat duduk dalam rumah dia kata. Tuhan tak suka, dia kata. Allah, kita rasa lepas dah tu kita dah temenung lama. Sayang ke, takut dia cakap macam tu, kita rasa takut. Dengan semoga kita pegang baca Quran, mana pun mesti kita baca Quran. Begitu juga orang sedekah, seminggu tak boleh sedekah, sehari tak boleh sedekah, 1 tahun tak boleh sedekah.
keluar zakat. Bukan apa, Tuhan sendiri tak suka harta kamu tu dikeluar pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jaga fikir munasabah bagi kita sendiri. Seminggu tak boleh menjejak masjid, fikir balik. Ada masalah ke kita ni kehidupan kita? Sebab apa yang menghalalkan kita ni dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Quranul Karim. Begitulah kata Musannif rahimahullah taala, dia kata manusia ni bila sibuk dengan dunia ni tak berasa nak dekat dengan masjid, tak rasa nak mengaji, nak baca Quran ke apa. Ada majlis ilmu depan telinga, ini live dan sebagainya kan. Ada apa ni, tak ada rasa nak dengar sebagainya. Sebab apa? Ada masalah. Sebab tu kata Nabi SAW, inna nura idza dakhala al-qalba infasaha wa ansharaha. Ilmu bila masuk dalam lubuk hati kita, infasaha wa ansharaha. Hidayah masuk dalam hati, dia terang lubuk hati. Hak baik dia akan, yang tak baik akan nampak baik. Tu kelebihan orang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala sikit lagi ya. Dia kata bila tengok manusia ni sibuk sangat dengan dunia sampai tinggal waktu zuhur. Ramai waktu zuhur. Bercerai. Masa bercerai, punca salah satu daripada penceraian yang berlaku antara rumah tangga, iaitu punca daripada tinggal sembahyang. Cuba tuan-tuan pergi tanya hak berlaku penceraian yang kosli. Tempat masa dulu di sana sehari 3 aduan untuk penceraian. Sehari 3. Kalau saya 30 hari berapa? Kalau sebulan berapa? Kalau 1 tahun berapa? Sehari bis 3. Hatta dibuat pula waktu Jumaat Sabtu dan Ahad, waktu orang cuti, buat pula bilik khas untuk kaunseling, untuk perceraian. Tu pun ada hadis untuk bercerai sehari 2. Allah ni yang nak kata tiap-tiap hari. Punca daripada apa? Punca daripada tinggal sembahyang. Ni nak kata berlaku. Pernah tuan-tuan pendengar orang tabligh, jemaah tabligh, pernah join penjamaah tabligh, hadir ke rumah, pergi ziarah ketua-ketua rumah. Cuba tuan-tuan pergi join tabligh, bukan nak promosi kita apa, tapi nak tahu usaha yang mereka buat. Anak dara dan anak-anak kita, anak-anak muda dan anak dara duduk sedudukan dalam rumah, flat sebagainya. Bila ketuk buka, duduk dalam rumah, siap ada anak, tak ada pernikahan sebagainya, tak bersembahyang pun, ucap pun tak tahu, sembahyang pun tak tahu. Ni yang berlaku. Mungkin atas usaha kita sendiri, saya sendiri yang lemah untuk menyampaikan apa dakwah dan sebagainya. Tapi jemaah ni nak cerita apa, siap dengan anak sebagainya, sembahyang, ucap Allahu Akbar, siap dengan anak semua ada. Ni yang berlaku. Bayang secerita lah bagaimana nak bahagia dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan usaha kita yang lemah, dakwah dan sebagainya, mungkin Allah Taala bagikan ujian bagi kita untuk melakukan dakwah tersebut. Sebab tu kata manusia bila sibuk dengan dunia, tinggal habis waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isyak, tak ada cara pun dah. Anak-anak muda kita hari ni, Allahu Akbar, kadang-kadang kita sendiri pun tak sembahyang. Kadang-kadang sibuk tak sembahyang. Dan lain-lainnya lagi daripada pekerjaan agama yang dibuat bakal bagi beberapa tempat lagi yang lain daripada negeri dunia ini. Banyak lagi amalan-amalan yang masuk agama, mengaji, apa lagi, macam-macam lah amalan-amalan yang masuk agama ditinggalkan bagi kita. Yang ni bulan puasa, tinggal puasa, mengaji dan sebagainya. Alhamdulillah kita Tuhan letak di atas kita istiqamah dengan pengajian ni. Doa bagi Tuhan tetap sampai ke mati. Jangan Tuhan alihkan kaki kita, tempat kita ni daripada tempat yang lain, daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Tuhan bagi kita keadaan kita macam ni, jangan doa orang panggil, jangan memandang buruk kepada manusia yang lain. Kita duduk dalam macam ni dah mengaji, jangan cercah orang tak mengaji. Doa. Hal ni sebutkan oleh Habib Umar. Doa supaya Allah Taala bagi hidup ni. Jangan cakap dia tu Tuhan jahat, jangan. Memandang jahat dan baik kepada manusia, memandang jahat kepada manusia tu adalah perkara yang jahat bagi kita. Tengok ni dia tak mengaji, jahat ni. Tak boleh. Tu panggil penyakit penyakit bagi hati. Tu sikit lagi
Maka dari sinilah dia kata, bila tengok macam ni keadaan manusia, maka dari sinilah hamba pun telah bertahun-tahun juga menaruh rusing. Dia fikir sakit pecah kepala, rasa nak hetuk kepala. Dan berasa kesian belah kepada mereka dengan ditilikkan kepada akhir dan hujung jatuh bagi mereka daripada janji-janji Tuhan, nak mengazabkan mereka yang lupa daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu nanti sampai ada manusia yang meninggalkan sembahyang, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi penutup ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, orang yang sembahyang ni Allah Taala berikan syafaat. Sembahyang ni akan memberikan syafaat kepada mereka yang sembahyang. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Siapa-siapa yang berwuduk fa ahsanal wudu', buat elok wuduk dia. Elok wuduk ni bukan ni, yakni berwuduk dengan cara ilmu. Summa qama ila solah, kemudian berdiri dia menunaikan dengan sembahyang tersebut, fa atamma ruku'aha, dia sempurnakan dengan rukuk dia. Ni kita minta maaf tuan-tuan, ini sembahyang janganlah rukuk awal pada tu imam. Ni time dia semua rukuk awal pada tu imam. Tu imam tak rukuk, ambil sembahyang seorang-seorang kat rumah. Sebab panggil ikut waktu imam, ikut imam ni kena ikut imam. Tu imam rukuk Allahu akbar, yang paling afdal. Tu imam kata Allahu akbar, baru kita rukuk. Ni tu imam tak rukuk, rukuk dah. Nabi kata wasujudaha, dan sujud dia, wa qira'atiha wa qira'ata fiha, dan bacaan baginya pada sembahyang. Qalatis salah hafizakallahu kama hafizani, sungguhnya kamu menjaga Allah Taala seperti mana kamu jaga aku. Summa su'ida biha ila sama' wal hadu'an nuran futihat laha abwabus sama hatta yantahiya biha ila Allah Taala fayashfa'u li sahibiha. Maksudnya sembahyang tak ni hari kiamat nanti, mayang naik ke langit, minta kepada Allah, ya Allah, aku nak bagi syafaat kepada orang yang sembahyang. Tapi orang yang tak sempurnakan sembahyang tersebut, yang disebutkan hadis Nabi, mayang diminta ke Allah Taala jadikan seperti kain buruk, cecak yang buruk, dihempakkan di muka kepada orang yang sembahyang. Di sembahyang tu imam rukuk, dia rukuk dah. Mayang membaca tak ada langsung tak makninah ke apa baca tu. Nanti sembahyang tu dijadikan cecak yang buruk, kain yang buruk, dihempak, dimasukkan muka kepada orang yang sembahyang. Tu hak sembahyang agak tinggal sembahyang tu cerita. Allahu akbar. Insya-Allah sebagai penutup hari ini, semoga kita ni dengan pekerjaan kita ni, kita jangan lalai, bagi saya sendiri jangan lalai dan leka dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi bulan puasa ni, sama-sama kita buat amal ibadat sungguh-sungguh. Semoga Allah Taala terimakan amalan puasa kita dan pandangkan amalan kita ni sebagai pandangan yang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan redha Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sepada tu, semoga Allah Taala berikan manfaat muzakarah kita pada tengah hari ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhana rabbika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.